1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Kita tahu lagi besar negatif, lagi besar negatif lagi kecil, lagi besar positif, lagi besar. Kalau dia pergi kiri, dia makin negatif. Kalau dia lagi ke kanan, dia makin positif. Ataupun kalau pergi kiri makin kecil, kalau pergi kanan makin besar. Kalau yang kat tengah, tambah dengan tambah dia akan jadi tambah. Tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. Tolak dengan tolak dia akan jadi tambah. Tolak dengan tambah dia akan jadi tolak. Ni untuk yang dekat tengah ni. Kalau sama dia akan jadi positif. Kalau berlawanan dia akan jadi negatif. Kalau tengok A ni 8 tambah 3. Sebab tengah ni sama, dia akan jadi positif. Dia akan jadi 8 tambah 3 dapat 11. Kalau B, 5 tambah negatif 2. Sekarang ni kita tengok, tambah dengan tolak dia akan jadi tak sama kan, dia akan jadi tolak. So dia akan jadi 3. Lagi satu cara kita tengok, 8 tambah positif 3. Kita tahu positif 3 ni maksudnya dia positif gerak ke kanan, betul? 8 bila gerak ke kanan 3 kotak, 1, 2, 3 pun dapat 11. 5 tambah negatif 2. Bila negatif 2 kita tahu dia gerak ke kiri. Bila dia gerak ke kiri, 5 gerak ke kiri 2, 1, 2 jadi 3. Tapi cara senang, just ingat kalau dekat tengah ni punya ni, kalau tambah dengan tambah jadi, kalau sama jadi tambah, kalau tak sama jadi tolak. A dengan B. C 2 tolak positif 4. Kalau tengok negatif dengan positif tak sama, dia akan jadi tolak. Dia ada lagi satu formula. Yang ni kalau dekat tengah-tengah. Kalau antara dua nombor, ni 2 dengan 4. 2 ni sebenarnya positif 2. Kalau simbol tak sama, kita akan tolak dua nombor, ambil simbol besar. Kalau dia sama, kita akan tambah dua nombor dan kita akan ambil simbol dia lah. Sebab simbol sama, mestilah simbol sama. Bila tak sama simbol, kita akan tolak dan ambil simbol yang lagi besar. 2 dengan 4 tak sama, ni positif, ni negatif. Kita akan tolak, 4 tolak 2 dapat 2. Ambil simbol yang besar. Simbol yang besar ni adalah negatif. So dapat negatif 2. Sama juga kalau kita nak lukis ni pun. Tapi ni senang sebab tak payah nak plotkan ni. Right. D, negatif 1 tolak negatif 4. Negatif 1 tolak negatif 4. Negatif 1 yang dekat tengah ni kita tahu kalau sama dia akan jadi tambah. Sekarang ni negatif, ni positif. Tak sama simbol, betul? Bila tak sama simbol, kita akan tolak dua nombor. 4 tolak dengan 1. Lepas tu ambil simbol yang lagi besar. Simbol yang lagi besar ni, 4 ni adalah positif. Jadi jawapan dia adalah 3. Nak plot macam ni pun boleh. Negatif 1 dekat sini, tolak negatif 4. Negatif 4 ni patutnya gerak ke kiri. Tapi sebab dia tolak, dia akan gerak ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya yang ni lagi senang daripada nak plot macam ni. Okay? Right. Contoh 6, kalau darab atau bahagi, kalau kita
darab ataupun bahagi kalau nombor kalau simbol dia sama, dia akan jadi positif. Kalau simbol berbeza, dia akan jadi negatif. Ni konsep untuk darab dengan bahagi. Okey, kalau tengok A, negatif 5 darab dengan negatif 4. So, tengok simbol dia sama. Ni negatif, ni pun negatif. Jadi, dia punya simbol akan jadi positif. 5 darab 4 dapat 20. Positif 20 ni sebenarnya tak payah tulis pun. Dia punya positif sama juga dengan 20. Okay, B. Negatif 6 darab 4. Kita tahu kalau tak ada tulis simbol 4 ni maksudnya dia positif. Negatif darab dengan positif, kita akan dapat negatif. Lepas dah tahu simbol, baru kita darabkan nombor dia. Dapat negatif 24. Okay. C, 6 bahagi negatif 2. 6 ni tak ada simbol, so kita tahu 6 ni positif. Positif dengan negatif, dia akan dapat negatif. Lepas tu baru kita bahagikan nombor dia. Dapat negatif 3. Okay, D, negatif 12 bahagi negatif 2. Tengok ni negatif, yang ni negatif. Bila simbol dia sama, dia akan jadi positif. 12 bahagi 2 dapat 6. So, positif 6. Positif tak payah tulis. Boleh berhenti dekat 6. Contoh 7, selesaikan setiap yang berikut. Bila nak buat soalan macam ni, dia mesti buat ikut turutan lah. Dia kurungan dulu. Lepas kurungan, baru kita buat darab ataupun bahagi. Kalau tak ada darab dengan bahagi, baru kita buat tambah atau tolak. Kiranya darab dengan bahagi ni ada kepentingan. Kiranya dia punya kepentingan yang samalah, tambah dengan tolak pun sama. So, tengok dulu kalau ada kurungan, selesaikan kurungan. Dah tak ada kurungan, buat darab atau bahagi. Dah tak ada darab atau bahagi, baru buat tambah atau tolak. A, negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. So, tengok ada kurungan. Kita selesaikan dalam kurungan dulu. Yang lain turun negatif 8 darab. Okay. 2 dengan 3. Kalau tengok sekarang ni negatif, ni positif. Dia tak sama. Bila tak sama, kita akan tolak dua nombor ni. 3 tolak 2 dapat 1. Lepas tu ambil simbol yang besar. Simbol yang besar adalah positif. So, 1. Negatif 8 darab 1. Kita tahu kalau darab atau bahagi, simbol tak sama, dia akan jadi negatif. Ni negatif, yang ni positif, dia akan jadi negatif. 8 darab 1 dapat negatif 8. B, 7 tambah 2 darab negatif 3. Ni darab betul, so kita akan buat darab dulu. 7 tambah 2 darab negatif 3. 2 ni positif. Positif darab dengan negatif, kita akan dapat negatif. 2 darab 3 dapat 6. 7 tambah negatif 6. Okey. 7 tambah negatif 6. Kita tengok kalau dekat tengah ni tak sama, dia akan jadi negatif. 7 tolak 6, kita dapat 1. A dengan B. C, 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. So, ikut turutan. Kurungan ada tak? Tak ada kurungan. Maksudnya kurungan ni ada operasi dalam kurungan. Bukan kurungan macam ni. Lepas tu cari, ada tak darab dengan bahagi? Ada. Ada bahagi dekat sini. So, kita buat bahagi dulu. 4 turun dulu. Sekarang, negatif 2. Okey. Kita boleh buat yang nak ambil kurungan dekat sini boleh, nak buat kurungan kat sini pun boleh. Okay, kalau kita buat sini negatif tak termasuk, turun balik negatif.
Okay. 12 bahagi negatif 2. Positif bahagi dengan negatif, dia akan jadi negatif. 12 bahagi negatif 2, dia akan dapat negatif. 12 bahagi 2 dapat 6. Tambah dengan tolak, dia akan jadi negatif 1. Okay, sekarang 4 tolak 6. Tolak dengan tolak, bila sama simbol, dia akan jadi positif. 4 tambah 6 tolak 1. Sama dengan 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1 dapat 9. Okay, ni kes kalau kita ambil ni. Tengok 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Kalau kita ambil negatif dengan negatif dekat sini. Okay, 4 turun. Negatif 2 bahagi dengan negatif 12 bahagi negatif 2. Negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. 12 bahagi 2 dapat 6. Positif dengan negatif dekat tengah, bila tak sama jadi negatif 1. 10 tolak 1 dapat 9. So still jawapan akan sama. Yang penting kena ikut turutan yang ni lah. Okay, C. Di negatif 12 tambah negatif 16 per dengan negatif 22 tolak negatif 24. Okay, memanglah bila per ni dia jadi bahagi, tapi kita boleh selesaikan atas dulu dengan bawah dulu, baru kita gabungkan. Okay, tengok ni negatif 12. Positif dengan negatif tak sama simbol, dia akan jadi negatif 16. Per bawah ni negatif 22. Bila negatif dengan negatif, bila sama simbol, dia akan jadi positif. 12 dengan 16, bila simbol sama, kita akan tambah dua-dua ni. 12 tambah 16, kita akan dapat 28 dan kita akan ambil simbol dia. Per dengan bawah ni, bila tak sama, satu negatif, satu positif, kita akan tolak. 24 tolak 22, dapat 2, kita ambil simbol yang besar. Simbol yang besar ni positif. Positif 2, tak tulis positif pun tak apa. Negatif 28 bahagi 2. Negatif bahagi positif, kita akan dapat negatif. Lepas tu baru kita bahagikan nombor dia. Negatif 14. Contoh 8. Selesaikan setiap yang berikut dengan pengiraan efisien. Okay, A 29 tambah 38 tambah 2. Okay, before ni saya tunjukkan, kalau kita nak kira yang gabungan operasi ni, kita kena buat operasi dalam kurungan, lepas tu darab atau bahagi, baru kita buat tambah atau tolak, baru kita buat tambah ataupun tolak. Okay, dia ada satu hukum dekat dalam ni, hukum kali sekutuan. Maksudnya macam ni, A tambah B sama dengan B tambah A. Bila semua tambah, kita boleh je nak buat mana-mana dululah. Nak buat 29 tambah 38 dulu boleh. Ataupun kita nak buat 29 tambah 38 tambah 2. Nak buat 38 tambah 2 pun boleh. Buat yang mana senang. Kalau tengok 29 tambah 38 ataupun 38 tambah 2, mana lagi senang? Mestilah ni lagi senang, betul? 29 tambah 40, direct dapat 69. Kalau yang ni, dia nak kira panjang sikit lah. 29 tambah 38 dapat 5, 67 kan. 67, kemudian baru tambah 2, dapat 69. Dua-dua ni akan dapat jawapan yang sama, tapi nak tunjuk yang konsep dia sama. Bila tambah, boleh buat mana-mana dulu. Sebab semua ni tambah. Ni yang dia kata kali sekutuan. Jadi yang ni lagi senang lah sebenarnya. Sebab tambah belakang dapat 40. Nombor kecil, nombor yang cantik, baru kita direct tambah. Okay. B2 darab 24 darab 5. Ni pun sama. Dia sama konsep. Dia sama konsep dengan yang ni lah. Nak buat mana-mana dulu. Bila darab ni, A tambah B sama dengan B tambah A.
A darab B sama juga dengan B darab A. 2 darab 24, 2 darab 25 sama juga dengan 2 darab 5 darab 24. Kita nak susun balik pun boleh. And kita boleh darab yang mana dulu? Okey. Senang, 2 darab 5 dapat 10, baru darab dengan 24 dapat 240. Kalau nak dibandingkan, kalau kita darab ni dengan ni dulu dapat 48. 48 nak darab dengan 5 pula lagi susah lah compare dengan kalau kita susun siap-siap dan kita darabkan. C 7 darab 3040. 3040 ni tengok nombor dia agak besar lah. So kita kena kira panjang sikit. Ada lagi satu cara kita boleh buat kalis agihan. Okay. 3040 ni kita boleh mudahkan dia jadi 3000 tambah 40. Senang kita nak darab. 7 darab 3000 senang. 7 darab 40 pun senang. Bila macam ni, darab macam ni kita boleh kembangkan. Yang ni, bila darab dah ada kurungan, kita akan darab yang ni dengan yang ni. 7 darab 3000 tambah dengan 7, sebab di sini tambah, kita ambil simbol ni, 7 darab 40. 7 darab 3000, 7 darab 3 dapat 21. Lepas tu ambil kosong dia, 1, 2, 3. 7 darab 40, 7 darab 4 dapat 28. Jangan lupa kosong dia. Bila tambah, dapat 21280. So, benda ni lagi mudah daripada kita darab kira 3040 darab 7. Nak kena 07 darab ni dapat 28, betul? 8, 2 kat sini. 7 darab ni 0, 2, 7 darab ni 2, 1, 2, 8, 0. Yang ni lagi mudah selesaikan. Ni adalah kita panggil kalis agihan.